Kreativiti manusia tak semestinya sesuatu yang indah. Ketika pembantaian Spanish Inquisition ke atas umat Islam Sepanyol berlaku, kita dapat lihat kreativiti manusia digunakan setinggi yang mungkin untuk memberikan kesakitan yang maksimum. 2 Januari 1492 menandakan satu detik hitam di dalam sejarah umat Islam, khususnya umat Islam di Granada. Kejatuhan Granada di tangan Ferdinand II of Aragon dan Isabella of Castile menyebabkan runtuhnya Empayar Islam Nasrid di tanah Andalus. Ferdinand II of Aragon dan Isabella of Castile telah mengutus surat kepada Pope untuk memaklumkan tentang perang salib mereka ini. Kami berharap agar agama Katolik disebar dan dunia Kristian menamatkan pengacau yang memporak-perandakan pagar tempat kami, sehinggalah orang-orang kafir orang Islam ini dicabut sepenuhnya dan dihalau dari bumi Sepanyol. Bagi penganut Kristian ketika itu, Islam bukanlah satu agama, tapi satu kumpulan sesat, penyembah batu dan virus kepada bumi mereka. Pada awalnya, Masjid Besar Granada telah dirampas dan diubah menjadi gereja, dan mereka cuba memaksa penduduk Islam menjadi Kristian. Kemudian pada tahun 1499, pemerintah Katolik menjemput Kardinal de Cisneros untuk memaksa baki-baki umat Islam memeluk Kristian. Kardinal ini telah merampas kebanyakan masjid yang ada dan mengubahnya menjadi gereja. Walaupun berlaku usaha untuk melawan umat Islam yang diketuai Ibrahim bin Umayyah, namun semua mujahidin ini dihapuskan dan keluarga mereka dijual sebagai hamba. Pada tahun 1500 pula dilancarkan misi membaptiskan umat Islam besar-besaran. Dan pada tahun 1501 keseluruhan masjid dirampas dan ditukar menjadi gereja. Pada 12 Oktober 1501, pemerintah Katolik telah mengeluarkan titah diraja supaya semua buku-buku di dalam bahasa Arab untuk dibakar. Buku-buku ini dikumpulkan, dihimpun besar-besaran seperti pergunungan di tengah-tengah Andalus. Dan semua simpanan ilmu ini dibakar menjadi abu. Dan tidak cukup dengan itu, dikeluarkan arahan untuk menangkap sesiapa saja yang bercakap bahasa Arab, dan sesiapa yang ditangkap akan dihukum mati. Kisah naik dan jatuhnya Empayar Islam Sepanyol adalah satu sejarah yang kita mesti kena ambil tahu dan belajar. Padanya terkandung 1001 pengajaran bermakna. Ia adalah sejarah yang membuat kita bangga, marah dan sedih. Jadi untuk tu anda mesti kena dapatkan buku keluaran Aras Mega terbaru ni, iaitu Seteguh Tembok Andalusia. Memang sangat-sangat recommend untuk siapa saja yang ingin mendalami apa yang berlaku kepada kerajaan hebat umat Islam di Sepanyol satu ketika dulu. Macam mana mereka boleh naik dan apa yang berlaku sehingga empayar besar ini akhirnya jatuh di dalam satu keadaan yang hina dan memalukan. Sampailah sekarang kalau kita pergi melawat Sepanyol, kita akan mendapati macam seolah-olah tak ada apa-apa tinggalan Islam yang tinggal, kecuali hanyalah tempat-tempat pelancongan, sisa-sisa tinggalan istana-istana kosong dan hiasan-hiasan simbol kemegahan umat Islam terdahulu. Jadi memang kena dapatkan buku ni. Saya sangat recommend korang boleh tekan pada link di bawah untuk dapatkannya. Jika anda melawat Sepanyol, Muzium Alat Seksaan di sana adalah satu tempat yang sangat menarik untuk anda lawati. Di sana dihimpunkan pelbagai inovasi-inovasi canggih ciptaan manusia untuk mengenakan kesakitan yang paling maksimum kepada seteru kerajaan mereka. Setiap alatan sebenarnya tidak langsung dicipta kemas, cantik dan rapi, tetapi desain setiap daripada mereka begitu efisien untuk mencapai matlamatnya. Antaranya Strapador atau Garuka yang merupakan sejenis alat seksaan di mana seseorang itu tangannya akan diikat di belakang. Kemudian tali itu akan disangkut di besi siling dan diikat pada takal. Mangsa kemudian akan dibiar tergantung dengan tangannya dari belakang. Kemudian mereka akan menyentak mangsa ke atas dan ke bawah sehingga bahu mangsa tercabut
dari soket bahu itu. Selain daripada itu, ada potro ataupun rag yang merupakan alat seksaan yang sangat-sangat popular digunakan oleh kerajaan Sepanyol pada ketika itu. Apa yang dia buat? Teknik ini adalah dengan cara buku lali mangsa akan diikat pada bingkai kayu dengan tali yang kasar. Kemudian lengan mangsa akan diikat dengan tali yang kasar yang sama, menyebabkan mangsa berada dalam keadaan berbaring yang merenggang. Kemudian penyeksa akan menarik tali yang diikat pada tangan mangsa itu sehingga badan mangsa merenggang. Dan ada banyak lagi cara penyeksaan yang lain yang diwarisi tekniknya sampai sekarang. Seperti dibakar hidup-hidup dengan api, penyeksaan dengan air, seakan-akan waterboarding. Kekejaman-kekejaman ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan malah oleh kerajaan Kristian yang lain pada ketika itu. Banyak lakaran seksaan yang kita dapat lihat hari ini diinspirasikan daripada Spanish Inquisition. Tapi sebelum titik yang sangat gelap ini berlaku di bumi Sepanyol, kita dapat lihat satu sisi lain yang sangat berbeza sebelumnya. Ketika di zaman sebelum keruntuhan Al-Andalus, dunia Islam mempunyai peradaban yang cukup indah. Ketika di kemuncak, penduduk di Cordoba mencecah kira-kira 500,000 orang yang merupakan ketika itu antara bandar terbesar di dunia. Jika dibandingkan dengan Eropah yang ketika itu kepadatan penduduk mereka hanyalah mencapai 100,000 sehingga 200,000 sahaja. Ketika di Andalus terdapat satu era yang dipanggil sebagai Convivencia ataupun zaman keamanan, di mana rata-rata menganggap bahawa kehidupan di bawah kekuasaan Islam secara amnya dianggap memberikan keamanan serta keselesaan serta kebebasan yang cukup luas. Orang Kristian maupun Yahudi diberikan kebebasan untuk menganut agama masing-masing. Orang Kristian maupun Yahudi dibenarkan bekerja di bawah perkhidmatan awam kerajaan. Mereka tidak dipaksa menganut Islam ataupun dibunuh semata-mata kerana tidak menganut agama Islam. Kebanyakan Kristian dan Yahudi mereka berasimilasi secara natural ke dalam identiti Arab Islam. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbusana seperti orang Islam dan sebagainya. Di dalam bidang sains, pemikir seperti Az-Zahrawi, Ibn Baitar dan Ibn Sina mengembangkan ilmu perubatan sehingga menjadi rujukan dunia barat maupun timur. Kitab yang paling dikenali iaitu Asy-Syifa ataupun Canon of Medicine menjadi rujukan sehingga hari ini, di mana dilihat sebagai rujukan utama dunia perubatan. Dalam bidang agronomi, pertanian dan perairan, kerajaan Islam Sepanyol ketika itu merupakan antara yang termaju dalam dunia, di mana Cordoba dan Istana Alhambra merupakan antara contoh perairan yang sangat hebat. Perairan ini mampu memberikan air bersih kepada seluruh rakyatnya di bandar maupun di istana, sehingga membolehkan adanya tandas awam, public bath ataupun hammam untuk dibangunkan di tengah-tengah bandar. Dalam bidang kesenian dan seni bina pula, dunia Islam Al-Andalus merupakan antara puncak yang tertinggi ketika itu, di mana lahirnya istana dan masjid seperti Madinatul Zahra dan Masjid Besar Cordoba. Tak ada raja yang akan memerintah selama-lamanya dan kerajaan yang paling agung, yang paling gah ketika itu pun akan tumbang lambat laun. Kejatuhan peradaban Islam Al-Andalus bermula ketika berlakunya perpecahan kerajaan ketika itu kepada 12 tawaif. Perpecahan politik ini kemudian membawa kepada ketidakstabilan sehinggakan ada orang Islam yang sanggup berkomplot dengan kerajaan Kristian ketika itu untuk menjatuhkan sesama mereka hanya kerana ingin mendapatkan kuasa. Umat Islam akhirnya ditikam dari belakang dan digulingkan oleh kuasa Reconquista. Malah pemimpin-pemimpin ketika itu juga sebenarnya telah lama berada dalam fasa keselesaan. Mereka tak nak berusaha untuk terus berkembang, tiada lagi usaha jihad seperti mana yang dilakukan oleh kepimpinan Islam pada mula-mula mereka bertapak di Sepanyol. Kestabilan kuasa dan kejatuhan ini telah disebut oleh Ibn Khaldun tentang fasa kejatuhan di mana rakyat
dan pemimpin mula selesa dengan kekayaan dan keamanan sehingga melunturkan segala disiplin dan kekuatan yang ada. Malah semangat kekitaan juga hilang, yang dipandang sesama saudara sendiri hanyalah musuh dan bukan lagi saudara serta sahabat. Jadi sebenarnya apakah punca sebenar kejatuhan Islam Sepanyol? Adakah disebabkan oleh kekuatan musuh? Iaitu satu juga. Tapi punca utama sebenar-benarnya adalah disebabkan perpecahan sesama mereka. Kehilangan kesatuan matlamat menjadi punca yang paling besar jatuhnya sebuah empayar agung yang telah berdiri selama ratusan tahun. Jadi itulah dia sedikit sebanyak kisah mengenai Spanish Inquisition, pembantaian besar-besaran yang berlaku di bumi Sepanyol yang menggantikan kerajaan Islam ketika itu yang dibantai secara besar-besaran, yang membawa banyak pengajaran kepada kita. Jadi sekali lagi, kalau anda nak membaca dengan lebih tekun, dengan lebih dalam lagi tentang apa yang berlaku kepada sejarah umat Islam di Sepanyol, memang kena dapatkan buku ini. Sekali lagi, link disediakan di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.